Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah rahim dan kasih sayangnya, kita dapat bertemu sekali lagi pada petang ini bagi membaca daripada Al-Quranul Karim melalui tafsirul Jalalain daripada surah Ibrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. Semalam perbincangan kita adalah berkaitan dengan yang pertama, bagaimana ayat fayudhillullahu man yasha wa yahdi man yasha. Daripada ayat ini, masalik ataupun firqah dalam aqidah akan mentafsirkannya berdasarkan kecenderungan akidah yang sudah terpasak dalam diri masing-masing. Fayudhillullahu man yasha wa yahdi man yasha. Perkataan yudhillu, ambil perhatian pada perkataan yudhillu. Maka polemik di sini adalah sekitar tafsiran terhadap perkataan fayudhillu. Adakah fayudhillu itu memberi makna menyesatkan? Fayudhillu, adakah memberi makna menyesatkan? Dalam bahasa Arab, hamzah, ini hamzah bab if'al ini. Hamzah bab if'al, antara khususiat didatangkan hamzah dalam bab if'al, yang pertama, menjadikan fi'il yang lazim menjadi muta'addi. Seperti dhalla, sesat. Adalla, menyesatkan. Itu salah satu daripada khususiat yang ada pada bab if'al. Dan antara juga khususiat hamzah yang ada pada bab if'al, dia datang dengan memberi makna masuk ke dalam sesuatu. Seperti mana kita belajar asbaha,
Maksudnya apa? Dakhala fi waqti sabah. Amsa dakhala fi waqti al-masa. A'raqa. A'raqa. Dakhala fil Iraq. Masuk ke dalam negeri Iraq. Ash'ama. Masuk ke dalam negeri Syam. Dan antara lagi khususiat bab if'al adalah apa? Dipanggil apa? Tibanya waktu. Hainunah. Tibanya waktu. Misalnya, ahsada az-zar'u. Ahsada az-zar'u. Apa maksud ahsada az-zar'u? Ahsada az-zar'u memberi makna hana waktu hasadihi. Telah tiba waktu untuk ia dituai. Ahsada az-zar'u hana waktu hasadihi. Persoalannya, di dalam ayat ini, adakah boleh kita tafsirkan yudillu dengan memberi makna muta'addi? Kalau dia memberi makna muta'addi, dia akan memberi makna apa? Dia akan memberi makna Allah menyesatkan. Allah menyesatkan siapa yang dia inginkan. Menanggung ayat ini dengan makna menyesatkan adalah mustahil. Tak boleh. Seperti mana idlal dinisbahkan kepada Allah di dalam ayat ini, dinisbahkan juga idlal kepada Fir'aun. Wa adalla Fir'aunu qawmahu wa ma hada. Apakah maksud menyesatkan? Idlal. Menyesatkan ini, menyesatkan maksudnya mengajak kepada kesesatan. Maka akan berlaku kontradik antara ayat-ayat yang menyebut bahawasanya wallahu yad'u ila daris salam. Allah menyeru kepada syurga. Kalau ada ayat yang lain yudillu dengan makna menyesatkan, maksudnya Allah menyeru kepada neraka. Jadi makna ini adalah makna yang mustahil. Makna yang mustahil. Tidak boleh ditanggung makna ini atas hakikatnya. Iaitu makna adalla tidak boleh dimaknakan dengan makna sayyarahu dalan. Sayyarahu, menjadikannya sesat. Menjadikannya sesat itu adalah apa? Tidak boleh dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana menjadikan sesuatu itu sesat, memberi makna mengajak kepada kesesatan, maka dia tidak boleh ditanggung atas makna tersebut. Justru apabila dia tidak boleh ditanggung atas makna sayyarahu dalan, maka dalam mentakwilkan ayat ini, Jabariyah telah mentakwilkan makna dalan, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala telah mencipta, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mencipta dalal. Jadi adalla dengan makna khalqud dalal. Adalla dengan memberi makna khalqud dalal. Ini takwilan Jabariyah. Takwilan Jabariyah ini telah ditolak. Lihat dalam tafsir Ar-Razi dalam ayat ketika membahaskan ayat yudillu bihi kathiran wa yahdi bihi kathira, maka telah ditolak dengan dua jalan. Yang pertama daripada segi lugah. Yang pertama apa? Daripada segi lugah. Yang kedua daripada segi akal. Maknanya lughatan wa aqlan.
panjang lebar Al-Imam Ar-Razi membawa bantahan-bantahan yang menolak takwilan yang dibawa ataupun yang telah diasaskan oleh Jabariyah. Adalla dengan memberi makna khalqud dalal. Saya tak ingat semua sekali, tetapi antara bantahannya daripada segi bahasa. Beliau mengatakan, kalaulah adalla itu memberi makna mencipta kesesatan, maka wa adalla fir'aunu qaumahu wa ma hada juga akan memberi makna Fir'aun telah mencipta kesesatan pada diri kaumnya. Sedangkan semua ittifaq, kami dan kamu wahai Jabariyah ittifaq bahawasanya khalqun, mencipta, ini hanya sifat Allah. Maka kalau dalam ayat ini yudhillu dengan memberi makna mencipta kesesatan, maka dalam ayat wa adalla fir'aun juga ditafsirkan dengan memberi makna mencipta kesesatan, maka dia akan menjadi kesalahan daripada segi lugah. Kesalahan daripada segi lugah. Sedangkan semua setuju bahawasanya Fir'aun tidak boleh mencipta kesesatan. Adapun Mu'tazilah telah mentakwilkan ayat-ayat seumpama ini dengan takwilan memberi makna apa? Fayudhillullahu man yasha' wa yahdi man yasha'. Mereka takwilkan, ada satu takwil yang standard yang biasa mereka lakukan dalam ayat-ayat seumpama ini. Maka mereka telah takwilkan maksud fayudhillullahu man yasha' dengan makna Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Mengetahui. Fayudhillullah dengan makna ya'lamullahu dalalahum. Yahdillah man yasha' ay ya'lamullahu hidayatahum. Kenapa mereka mentakwilkan dengan takwilan seperti ini? Iaitu untuk mengukuhkan ataupun untuk menyelaraskan akidah mereka, yang mereka konsisten dalam akidah yang mereka gelar sebagai mazhab al-adal ataupun mazhab al-aslah, riayatul aslah. Di sisi Mu'tazilah, wajib bagi Tuhan untuk melakukan yang aslah, yang bagus, yang solah. Tidak boleh melakukan benda-benda yang qabih, benda-benda yang buruk. Maka di sisi mereka tidak boleh dinisbahkan yudhil itu kepada zat Allah. Tidak boleh dinisbahkan begitu. Maka apabila ia tidak boleh dinisbahkan kepada zat Allah, maka perlu ditakwilkan. Kita pun kata perlu ditakwilkan. Tetapi ingat balik perbahasan semalam, isunya bukan pada takwil. Isunya bukan pada takwil, tapi bagaimana kamu takwil. Adakah takwil kamu? Sebab itu antara kanun dalam takwil, janganlah takwil itu, tujuan kita takwil adalah kita ingin keluar daripada satu perkara yang munaqid, tetapi kita masuk kepada munaqid yang lain. Kita nak keluar daripada menisbahkan, menyesatkan itu pada Allah. Betul. Tetapi takwil itu bawa pula kepada yang lain, iaitu dengan makna mengetahui. Adapun Asy'ariyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka ada takwilan tertentu bagi ayat-ayat seumpama ini. Maka saya petik ringkasan daripada takwilan yang telah dikemukakan oleh Al-Imam Ar-Razi. Apakah yang dimaksudkan fayudhillullahu man yasha'? Apa maksudnya? Sama ada, kata Imam Ar-Razi, sama ada kita takwilkan
fayudhillullahu man yasha dengan makna al-idlal dengan makna al-hukmu bikaunihi dalan. Yang pertama apa? Yudhillullahu man yasha tu maksudnya al-hukmu bikaunihi dalan. Itu yang pertama. Contohnya, beliau kata, contohnya kita kata dalam ayat, fulanun yukaffiru fulanan. Si fulan telah mengkafirkan si fulan. Apa maksud telah mengkafirkan si fulan? Adakah dia telah jadikan orang itu menjadi kafir? Bukan. Tetapi fulanun yukaffiru fulanan dengan makna si fulan telah menghukum si fulan itu kafir. Telah menghukum, telah mengatakan. Telah menghukum tu maksudnya telah mengatakan orang ini kafir. Sebab apa kita hukum dia kafir? Sebab pada dirinya ada perbuatan-perbuatan kafir. Maka kita hukum dia kafir. Maka makna ni tak bercanggah. Ataupun al-idlal itu memberi makna adz-zahabi bihim an tariqil jannati ila an-nar. Adz-zahabi bihim an tariqil jannati ila an-nar. Ataupun takwilan yang kedua, fayudhillullahu man yasha, diberikan tafsiran sebagai apa? Az-zahaba bihim, membawa mereka daripada jalan syurga kepada jalan neraka. Az-zahaba bihim an tariqil jannati ila an-nar. Yang ketiga, annahu lamma taraka dhal ala idlalihi wa lam yata'arrad lahu sara ka'annahu adallahu. Ka'annahu adallahu. Yang ketiga adalah maksud yudhillu man yasha ni, fayudhillullahu man yasha, iaitu yatrukullah man yasha fi dhalalatihim. Yatruku ay yudhillullah maksudnya yatrukuhumullah fi dhalalatihim. Yatrukuhumullah fi dhalalatihim wa lam yu'inuhum bitawfiq. Dan ada juga yang mentafsirkan, apakah yang dimaksudkan fayudhillullahu man yasha? Satu, kita kata ta'alluq ataupun muta'alliq. Muta'alliq kepada yudhil ni maksudnya fayudhillullahu man yasha 'anil haq. Tiga tafsiran tadi adalah berdasarkan muta'alliqnya adalah fayudhillullahu man yasha 'anil haq. Maknanya 'anil haq itu yang ta'alluq kepada yudhil. Menyesatkan itu menyesat dari apa? Daripada hak. Jadi kalau menyesat daripada hak itu, maka sesuai ditafsirkan dengan tafsiran tadi. Maksudnya Allah menghukum mereka ini sesat daripada hak. Ataupun ada satu lagi yang keempat, fayudhillullahu man yasha, adalla dengan memberi makna wajadahum dhalin. Okey? Fayudhillullah yang keempat apa dia? Wajadahum dhalin. Lalu setelah Nabi itu datang membawa kebenaran, maka sebahagian manusia Allah dapati mereka ini berada dalam keadaan sesat. Sebahagian manusia Allah dapati mereka berada dalam keadaan petunjuk. Maksudnya yang sesat itu sebab dia diterima yang dia tolak perkataan Nabi. Yang mendapat petunjuk itu sebab dia ambil perkataan Nabi. Adapun kalau kita kata ta'alluq kepada fayudhillullahu man yasha, kalau ta'alluqnya adalah fayudhillullahu man yasha'u 'anil jannah. Fayudhillullah man yasha'u 'anil jannah, maka yudhillu ini dia memberi makna apa? Iaitu Allah membiarkan mereka sesat daripada menemui jalan syurga.
Dia seperti ayat. Ini yang Syekh Mutawalli sebut, Asy-Sya'rawi sebut. Okey, kita tengok ayat. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumi liyubayyana lahum. Okey? Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumi liyubayyana lahum. Fayudhillullah. Ingat semalam, fayudhillullah ini bukanlah illah. Dia bukanlah natijah, ataupun dia bukanlah ataf kepada liyubayyana lahum. Tetapi fayudhillullah ini adalah jumlah musta'nafah. Apa maksud jumlah musta'nafah? Maksudnya, setelah Allah hantar Rasul dengan bahasa mereka sendiri untuk menjelaskan tentang kebenaran, maka realiti yang berlaku, itu dipanggil jumlah istinaf. Maka realiti yang berlaku, sebahagian manusia jadi sesat, sebahagian manusia mendapat petunjuk. Siapakah manusia yang dapat petunjuk? Manusia yang dengar percakapan Nabi. Siapakah manusia yang jadi sesat? Manusia yang tolak. Nampak tak? Maka di sinilah ada yang disebut sebagai ikhtiar. Tetapi, jadi apa kaitan man yasha' fayudhillullah man yasha'? Menurut kita, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, sama ada orang itu sesat, sama ada orang itu dapat petunjuk, semua berlaku dengan masyiatullah. Semua berlaku dengan kehendak daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana ada sesuatu yang berlaku luar daripada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Mutawalli Sya'rawi mengatakan, masalahnya bukan pada ayat Quran yang diturunkan, tetapi masalah pada qabiliyah. Qabiliyah yang ada pada orang itu. Kalau orang itu ada marad dalam hati dia, walaupun Al-Quran yang datang tu bagus, tapi oleh kerana qabiliyah, daya terima yang ada pada dirinya itu ada sakit, bila masuk dalam Quran itu, masuk kat telinganya, dia seolah-olah filter. Dia filter. Dia jadikan benda yang baik itu bertukar jadi tak baik. Jadi masalahnya bukan Quran itu, tetapi masalah pada qabiliyah, daya terima yang ada pada diri orang tersebut. Contohnya ayat yang lain. Ulaika allazina taba'allahu ala qulubihim. Ayat yang lain, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil. Kemudian dengan sebab apa? Dzalika bima asaw. Jadi sebenarnya satu orang manusia dibiarkan berada dalam keadaan sesat. Satu orang dia berada dalam keadaan fasik. Sebab apa? Sebab ikhtiar yang ada pada dirinya. Ikhtiar yang ada pada dirinya. Jadi Syekh Mutawalli dia bagi contoh. Dia kata contohnya, bila musim sejuk, bila musim yang sangat sejuk, bila musim yang sangat sejuk, satu orang dia punya nafas dia tu sejuk, keluar asap. Tapi kalau ketika dia apa? Dia tiup air. Dia tiup air. Bila dia tiup air yang panas, maka air yang panas maka akan bertukar menjadi sejuk. Sejuk juga, dia tiup tangan dia, dia buat gini, maka dia akan rasa apa? Dia akan rasa tangan dia tu jadi panas. Udara yang keluar tu dua-dua sejuk. Tetapi kenapa yang kat sini dia lain dan kat sini lain? Kerana bezanya ialah haba yang ada pada anggota badan, pada tangan, dengan yang ada pada air tersebut. Jadi itu sebenarnya yang ubah daripada satu keadaan kepada satu keadaan yang lain.
Jadi ayat Al-Quran, wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana fa ammal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Ini pun salah satu takwilan yang boleh ditakwilkan ayat ini. Dia ada satu kaedah dalam bahasa Arab. Kaedah dalam bahasa Arab, iaitu apabila sesuatu itu dia menjadi sebab, dia menjadi sebab kepada sesuatu, maka akan dinisbahkan perbuatan itu kepadanya. Contohnya kita kata bana al-amiru al-qasrah. Amir, gubernur, Perdana Menteri telah membina istana, contohnya. Sedangkan yang bina itu adalah pekerja. Tetapi dalam ayat ini disebut apa? Banal amiru al-qasrah. Ini majaz. Nampak tak? Maka begitulah juga bila disebut fayudhillullahu man yasha. Yang menyebabkan sesat tu mereka, sebenarnya daripada mereka, tetapi oleh kerana setiap kesesatan itu dia datang daripada kehendak Allah, maka dinisbahkan yudhil itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini pelbagai takwilan, wujuh-wujuh takwil yang telah ditakwilkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk keluar daripada memaknakan fayudhillullah itu dengan makna sayyarahu dhalan. Adapun memaknakan fayudhillullah dengan makna sayyarahu dhalan, maka dia tidak dipersetujui oleh hatta Mu'tazilah pun tak setuju, Jabariyah pun tak setuju, dan Ahli Sunnah wal Jamaah juga tidak bersetuju. Okey. Itu secara ringkas sebenarnya. Tetapi kita perlu menghalusi lagi ayat-ayat seumpama ini supaya kita faham betul, faham molek, supaya kita tidak terjebak kepada pemahaman-pemahaman yang salah terhadap ayat Al-Quranul Karim. Fayudhillullahu man yasha' wa yahdi man yasha' wa huwal azizul hakim. Tengok, fayudhillullahu man yasha' wa yahdi man yasha' wa huwal azizul hakim. Apa yang ditafsirkan oleh Jalalain, wa huwal aziz, wa huwal azizu ay fi mulkihi, al hakim fi sun'ihi. Wa huwal azizul hakim maksudnya apa? Wa huwal aziz fi mulkihi, al hakim fi sun'ihi. Apa maksud wa huwal azizul hakim? Maka telah disebutkan oleh Al-Imam Al-Jalalain, maksudnya, dan dialah Allah. Cuba kita tengok apa yang Syekh Mutawalli, saya tengok dulu Syekh Mutawalli Sya'rawi. Wa huwal azizul hakim. Kata beliau, wa huwal azizul hakim, maksudnya, maka sesiapa yang apabila Nabi datang, tunjukkan dia jalan yang benar,
dia tetap mara, dia tetap seronok duduk dalam kesesatan, maka falan yazidu imanuhu faman yuqbilu ala Allah faman yuqbilu ala ad-dhalal yaziduhu Allahu dhalalan falan yazida imanuhu mulka Allah syai'ah wa man yu'min fa huwa yadman li nafsihi salamatal hayah. Okey. Jadi ingat balik, bila di hujung ayat, ada nama Allah, maka kita cuba lihat dan perhatikan apakah munasabah nama Asmaullah Al-Husna yang dibawa di hujung ayat, apakah munasabahnya dengan pangkal ayat. Ingat, kita telah lalui dua nama Allah pada ayat yang awal, Siratil Azizil Hamid. Ingat, dan kita telah terangkan apa munasabahnya Al-Aziz dan Al-Hamid dibawa di hujung ayat ini dengan pangkal ayat. Dan ayat ini pula, wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum fayudhillu Allahu man yasha wa yahdi man yasha wa huwal azizul hakim. Di sini wa huwal azizul hakim. Al-Aziz, ingat, Al-Aziz ini maksudnya Al-Ghalib alladhi la yughlab. Al-Ghalib alladhi la yughlab, yang mengatasi yang tidak boleh diatasi. Jadi Al-Ghalib alladhi la yughlab, apa munasabahnya dengan cerita fayudhillullahu man yasha wa yahdi man yasha? Apa munasabahnya? Maka munasabahnya, kalau dalam tafsir Jalalain, beliau menyebut Al-Aziz maksudnya fi hukmihi. Al-Aziz fi mulkihi. Al-Aziz fi mulkihi. Aziz yang maha berkuasa pada kerajaannya. Apa maksudnya? Beliau tafsirkan macam ni. Beliau mengatakan, bila Nabi datang bawa petunjuk, ada orang masih berwenang-wenang dalam dia punya kesesatan, maka sebenarnya keadaan dia, ini keadaan dia yang terus-menerus berada dalam kesesatan tidak dapat menambah dan mengurangkan pun sedikit pun daripada kerajaan Allah. Kerana Allah Ta'ala adalah ghalib, sampai bila-bila tak akan jadi maghlub. Kalau kamu berterusan berada dalam kesesatan, maka ingat, Allah ini aziz, yang sampai bila-bila pun zat ini adalah zat yang ghalib, yang hatta kalau kamu beriman pun, kamu tak dapat menambah sedikit pun daripada ketinggian Allah. Dan kalau kamu tak beriman, kamu tidak boleh mengurangkan sedikit pun daripada izzah yang ada pada Allah. Itu dia punya munasabahnya. Munasabah dengan dalam konteks orang yang sesat. Kamu beriman, kalau kamu beriman pun tidak menambah sedikit pun pada mulkillah, pada kerajaan Allah, sebab Allah ini ghalib, ghairu maghlub. Kalau kamu tidak beriman, sedikit pun tidak menjejaskan sifat aziz yang ada pada Allah, kerana Allah Subhanahu wa taala, dia adalah al-aziz pada zatnya. Dia tidak menjadi aziz kerana ada yang memuizkannya. Allah tidak menjadi aziz kerana ada yang mengazizkannya, tidak. Ingat balik yang kita dah bahaskan dalam ayat ila siratil azizil hamid. Al-hamid itu maksudnya yang terpuji pada zatnya. Dan Allah Ta'ala, dia boleh buat apa sahaja ikut yang dia suka. Ikut yang dia suka.
Dan kalau kamu beriman, kalau kamu beriman, wahai orang-orang yang beriman, maka kamu kena ingat, kalau kamu beriman, maka kamu bersama dengan zat yang aziz. Kamu telah beriman, maksudnya wa yahdi man yasha. Orang yang mendapat hidayat, mendapat hidayat dengan dia telah apabila satu orang tu dia terima hidayat. Hidayat ni datang daripada siapa ni? Hidayat ni adalah tawaran datang daripada Al-Aziz. Dia datang daripada Al-Aziz. Jadi kalau satu orang beriman, dia beriman dengan Al-Aziz. Kalau orang itu dia sesat daripada yang aziz. Kalau orang itu dia beriman, maka dia kena ingat, dia beriman dengan zat yang Al-Aziz, yang perkasa, yang tidak pernah ditewaskan. Maka bila dia beriman, dia pegang, dia tawakal, bergantung kepada zat yang aziz, maka kalau di dunia, dia telah menjamin keselamatan terhadap dirinya. Kenapa? Kerana dia telah berpaut pada zat yang aziz. Itu munasabahnya. Dan di akhirat pula, oleh kerana dia beriman dengan zat yang aziz, maka di hari akhirat dia akan bersenang lenang memperolehi nikmat daripada Al-Aziz alladzi la yughlab. Di dunia dia akan cemerlang kerana dia berpegang kepada zat yang Al-Aziz. Di hari akhirat dia akan mendapat layanan istimewa daripada zat yang aziz. Sebab zat yang aziz ini sama ada di dunia ataupun di akhirat, siapa yang berpegang dengan zat yang aziz, sebenarnya dia seperti mendapat tempias daripada zat yang aziz. Apa maksudnya? Apabila dia mendapat tempias daripada zat yang aziz, maka dia pun akan jadi aziz. Dia pun akan jadi aziz. Di dunia dia akan menjadi aziz, di hari akhirat pun dia akan menjadi aziz. Dan kita baca dalam doa kunut, wala yadhillu man walait wala ya'izzu man adait. Nampak? Wala yadhillu man walait. Siapa yang kamu bantu dia, maka dia tak akan jadi hina. Siapa yang kamu perangi dia, dia tak akan jadi mulia. Nampak? Maka itulah munasabahnya diterangkan bahawasanya bila diterangkan dengan proses penyampaian wahyu, akhirnya di hujung bagi tahu zat yang turunkan wahyu itu zatnya aziz. Itu yang pertama, Al-Aziz. Dan yang seterusnya, Al-Hakim, wa huwal azizul hakim. Wa huwal azizul hakim. Al-Hakim fi sun'ihi. Itu yang telah ditafsirkan di sini. Al-Aziz, Al-Hakim, maksudnya pada fi sun'ihi. Pada penciptaannya. Pada penciptaannya, Allah Subhanahu Wa Taala bertindak dengan bijaksana. Al-Hakim. Allahu Akbar. Bagaimana munasabahnya Al-Hakim ini dengan ayat? Antaranya boleh diterjemahkan daripada wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumi. Di situ. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi. Bilisani qaumi dengan Al-Hakim. Ini munasabahnya. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi. Jadi munasabahnya ada pada apa? Ada pada irsal rasul, satu. Kemudian munasabahnya ada apa? Ada pada bilisani qaumi. Maka Al-Hakim. Al-Hakim ini adalah sifat kepada zat. Apakah perbuatan Al-Hakim? Perbuatan Al-Hakim irsalur rasul. Apakah perbuatan Al-Hakim? Perbuatan Al-Hakim irsalur rasul bilisani qaumihi. Al-Hakim adalah sifat.
sifat itu diterjemahkan dengan sifatul af'al. Iaitu apa? Af'alullah, irsalur rasul. Apa af'alullah? Irsalur rasul bilisani qaumihi. Kedua perkara ini menterjemahkan sifat hakim yang pada Allah, yang ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat hakim yang pertama iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala menghantar rasul itu daripada kalangan manusia. Daripada kalangan kaum yang sama. Kita akan jumpa dalam ayat yang lain. Allah Ta'ala menghujahkan kenapa Nabi itu mesti manusia bukan malaikat. Di situ munasabahnya. Dijelmakan sifat hakim itu dengan menghantar rasul. Menghantar rasul itu sendiri adalah jelmaan sifat hakim. Terjemahan sifat hakim. Kemudian rasul itu dihantar dengan penuh bijaksana. Menghantar rasul itu juga satu kebijaksanaan. Dalam kitab yang lain menyebut Allah Ta'ala ketika mengajak manusia tidak datang sendiri, tetapi menghantar rasul. Dan menghantar rasul itu ada hikmah yang banyak. Dan rasul itu dihantar sama jenis dengan mursal ilaih. Rasul dengan mursal sama. Supaya apa? Supaya dipanggil apa? Supaya litatimmal hujjah, litaqumal hujjatu alaihim. Hikmahnya Allah menghantar rasul daripada jenis yang sama, litaqumal hujjatu. Litaqumal hujjatu 'alan nas, supaya sempurnanya hujah atas manusia. Yang pertama, mereka tak boleh berhujah kata, macam mana kamu masukkan kami ke dalam neraka, tak ada siapa-siapa ingatkan kami. Kami dah hantar yang mengingatkan kamu. Nanti dia akan ingatkan lagi. Dia kata memanglah hantar yang ingatkan kami, tapi hantar malaikat, maka hantar manusia. Dan mereka akan hujah lagi, hantar manusia, tapi kami tak faham apa yang dia cakap, maka dihantar manusia yang bercakap dengan bahasa yang mereka faham. Nampak tak? Maka inilah munasabahnya Al-Hakim dibawa ketika di hujung ayat yang pada pangkalnya, wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi. Dalam banyak ayat, misalnya dalam apa? Idza ulqu fiha sami'u laha syaiqan wa hiya tafur takadu tamayyazu minal ghayz kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha. Dan surah Al-Mulk, khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Jadi menghantar rasul ini adalah terjemahan kepada sifat hakim yang ada pada Allah. Jadi boleh tulis apa relate antara hakim dengan tiga bentuk lakukan dalam menghantar rasul, sehingga nanti manusia dah kena tutup mulut. Dia dah tak ada apa? Dia dah tak ada hujah dah. Dia sudah tidak ada hujah. Ada yang minta dihantar. Dalam ayat yang lain, wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna at-ta'ama wa ma kanu khalidin. Allah tak jadikan. Wa ummuhu siddiqah kana ya'kulani at-ta'am. Allah Ta'ala telah sebut dalam Quran mengapa tak hantar malaikat sebagai Nabi. Antaranya supaya orang tak perlu nak mencari alasan. Dia kata memanglah malaikat tak ada nafsu, kami ada nafsu. Memanglah malaikat tak perlu makan, kami perlu makan. Hantar Nabi. Hantar Nabi yang manusia. Buktinya Nabi itu manusia. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi. Jadi kaum Nabi. Kalau Nabi tu jin, tak dipanggil qaumihi, kan?
Dalam surah yang lain, wa idh sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim ila qaumihim munzirin. Ila qaumihim munzirin. Maka dijadikan manusia rasul itu daripada spesies yang mana boleh mentahammul oleh mursal. Jadi mungkin orang kata, kan Nabi dihantar juga pada jin. Nabi dihantar juga pada jin. Jin bukan manusia. Jin, dia bukan manusia. Memang jin bukan manusia. Tapi persamaan jin dengan manusia itu ada daripada segi jin ada nafsu, kita pun ada nafsu. Jin ada nafsu makan, kita pun ada nafsu makan. Jin ada nafsu beristeri, maka dia pun ada nafsu beristeri. Maka daripada situ, maka tidak boleh apa? Tidak boleh dijadikan hujah. Bahawasanya yang dihantarkan kepada kami itu adalah manusia. Manusia boleh buat apa yang kami tak boleh buat. Tak. Jin boleh buat apa yang manusia tidak boleh buat. Jin boleh buat apa yang manusia boleh buat. Jin boleh buat. Apa yang ada pada jin ada pada manusia. Daripada segi nafsu ada, daripada segi perlu makan minum semua ada. Maka tidak boleh jadi hujah hatta kepada jin sekalipun untuk mengatakan bahawasanya syariat yang dibawa itu daripada manusia dan kami ini adalah jin. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajabah yahdi ila rusydi fa'amanna bih walan nusyrika bi rabbina ahada. Maksudnya benda itu mereka boleh buat. Mereka tak akan berhujah dengan perkara tersebut. Tak, mereka ketika menolak kebenaran atas dasar apa? Sesat, sama macam manusia. Wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun faman aslama faulaika taharraw rasyadah. Jin kata di kalangan kami ada yang taslim, yang terima, yang patuh. Ada yang kami yang zalim. Siapa yang memeluk agama Islam, faulaika taharraw rasyadah, maka sebenarnya dia telah pilih rasyadah, petunjuk untuk diri dia. Wallahu a'lamu bissawab. Wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Esok kita akan sambung pada firman Allah, walaqad arsalna Musa biayatina an akhrij qaumaka minadh dhulumati ilan nur. Kita akan baca ayat ini. Sebelum kita masuk ayat ini, saya sebut dia punya intro dia. Ayat ini adalah merupakan silsilah penceritaan yang seragam. Mula-mula diceritakan tentang Nabi Muhammad SAW khusus pada ayat kitabun anzalnahu ilaika. Kemudian didatangkan pula tentang proses pengutusan rasul secara umum pada ayat wa ma arsalna min rasulin. Dan pada ayat ini menceritakan tentang sebahagian rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad yang telah berlaku proses risalah kepadanya, iaitu dimulakan dengan kisah Nabi Musa AS pada ayat walaqad arsalna Musa biayatina an akhrij qaumaka minadh dhulumati ila an-nuri wa dhakkirhum bi ayyamillah inna fi dhalika laayatin likulli sabarin syakur wallahu a'lamu bis-shawab wa ilayhi al-marji'u wal ma'ab. Bismillahirrahmanirrahim. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyyati bihi yashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun liqalbi 'inda jahli wa hirati ya rabbi matti'ni bi sirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati wasahhil 'alayya hifdhahu thumma darsahu bijahin nabiyyi wal ali والصحابة
Amin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Seluruh alam. Boleh ke jin kahwin dengan manusia? Nanti kalau ada jin pinang hantar, datang jumpa saya, tanya soalan tu. Adakah jin boleh kahwin dengan manusia? Nanti kalau ada jin dia pinang nak kahwin, nanti kita bagi tahu hukum. Adakah jin sah berkahwin dengan manusia? Wallahu a'lamu bis-shawab. Wa ilaihil marji' wal ma'ab. Subhanallah wa bihamdihi.